Lepas 10 kolam, PAS terbuka kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tiba-tiba, DAP serang Perdana Menteri guna isu perkauman. Kit Siang ugut mahu tamatkan MOU dengan kerajaan. Bekas ahli panel dedah isu dalaman SPRM makin parah. Ini alasan DAP kalah PRN Sarawak. PAS sentiasa bersedia menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pihak, bukannya terhad kepada UMNO sahaja demi mencapai matlamat perpaduan ummah. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin berkata, demi mencapai matlamat utama itu juga, PAS sanggup melupakan tindakan zalim UMNO terhadapnya sebelum ini untuk bekerjasama melalui Mufakat Nasional. Katanya tindakan itu adalah bagi mematuhi perintah Allah supaya ummah bersatu padu, bukannya berpecah belah sehingga musuh meraih kemenangan. Allah yang arah kita bersatu padu, jangan berpecah belah. Jadi untuk laksana perintah itu, kita buat Mufakat Nasional dengan UMNO. UMNO apa yang dia tak buat kepada PAS masa dia memerintah? Macam-macam. Tetapi kita sanggup lupa benda itu kerana perintah Allah lebih kita utamakan, iaitu ke arah perpaduan, katanya kepada Berita Harian. Mengulas lanjut, Hashim berkata, berpegang kepada prinsip itu juga, maka PAS menjalinkan kerjasama politik dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia melalui penubuhan Perikatan Nasional. Katanya walaupun ada pihak mempertikaikan PAS kerana bermain dalam dua gelanggang secara serentak, tindakan itu sebenarnya tidak tersasar daripada matlamat utama, iaitu perpaduan ummah. Walaupun 10 gelanggang dan sekarang pun kita buka lagi, dari Pakatan Harapan pun boleh, apa semua boleh. Jadi kita buka ruang kerjasama, tetapi syaratnya jangan bercanggah dengan dasar pokok kita, iaitu perpaduan ummah, tegasnya. Sementara itu, Hashim berkata, matlamat perpaduan ummah juga menyebabkan PAS mengambil pendirian untuk mempertahankan Mufakat Nasional dan pada masa yang sama memperkasakan Perikatan Nasional. Beliau berkata, walaupun ada sedikit masalah berbangkit berikutan pendirian itu, PAS menganggap ia perkara biasa dalam perjuangan dan pihaknya tidak akan berputus asa. Beliau juga optimis Mufakat Nasional dapat dipertahankan berdasarkan kenyataan-kenyataan terbaru daripada Badan Perhubungan UMNO Selangor, Perlis dan Kelantan. Walaupun ada halangan, marilah kita lupakan sebagaimana PAS melupakan kezaliman yang dilakukan ke atas PAS, dan kita sanggup pula untuk bekerjasama dengan UMNO. Kita doakan supaya terbuka hati pimpinan utama parti-parti Islam dan Melayu untuk bekerjasama dan kita harap akan berjaya, katanya. Pemimpin Bersatu membidas kenyataan veteran DAP Lim Kit Siang yang mengkritik ketidakhadiran Perdana Menteri pada majlis minum petang sempena sambutan Hari Natal. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata, anggota Parlimen Iskandar Puteri itu tidak perlu memainkan sentimen sedemikian di saat musibah melanda. Perkara sebegini pun nak dijadikan isu. Tak bolehkah DAP berhenti menjadi parti chauvinis yang suka mainkan isu kaum dan agama? Penganjur pun tak ada yang bagi komen negatif, tapi DAP pula yang pipi tersorong-sorong ambil kesempatan, katanya dalam hantaran di Facebook. Terdahulu, Kit Siang dalam hantaran di Facebook berkata, ketiadaan Ismail Sabri Yaakob dalam majlis minum petang Christmas menunjukkan kegagalannya sebagai Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia dan kegagalan slogan Keluarga Malaysia untuk menjadi sebuah keluarga yang inklusif tanpa mengira kaum, agama dan kawasan. Sementara itu, Wan Saiful berkata, dia tak faham kenapa DAP timbulkan isu perkauman dalam waktu sekarang ketika rakyat tanpa mengira bangsa dan agama berganding bahu membantu mangsa banjir. Perpaduan yang kita dapat lihat dalam misi bantuan banjir, DAP tak nak komen pula. Lebih elok pemimpin DAP diam saja daripada sengaja nak pecah belahkan keharmonian negara, katanya. Veteran DAP Lim Kit Siang berkata, Pakatan Harapan perlu memutuskan sama ada akan meneruskan perjanjian persefahaman MOU dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekiranya beliau tidak menunaikan janjinya. Lim berkata, salah satu objektif MOU itu adalah untuk menghentikan lompat katak politik yang merosakkan nilai perjuangan politik kepada nilai yang ditawarkan oleh pembina tertinggi. Sekiranya Ismail gagal mematuhi perjanjiannya dalam MOU CSR, Pakatan Harapan perlu memutuskan sama ada untuk meneruskan MOU CSR itu. Salah satu syarat MOU adalah untuk menggubal undang-undang untuk mengharamkan katak politik di negara ini menjelang mesyuarat pertama sesi kelima Parlimen pada awal 2022. Katanya sekiranya undang-undang sebegitu tidak diluluskan, Ismail mengingkari komitmennya di bawah MOU CSR dan kedudukannya akan berakhir, kata ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dalam kenyataan. Lee merujuk kepada peletakan jawatan Peter Anthony daripada warisan untuk membentuk sebuah parti yang mesra kerajaan, Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Katanya sejak menandatangani MOU, terdapat perbezaan kritikal yang muncul antara Pakatan
Pakatan Harapan dan kerajaan. Ini termasuk kedaulatan undang-undang, tadbir urus yang baik, perang menentang rasuah dan salah guna kuasa, menghormati hak asasi manusia dan kebebasan bersuara. Beliau turut menyenaraikan minggu memalukan terakhir untuk Malaysia 2021, termasuk tindakan Ismail yang tidak menghadiri atau menghantar wakil ke majlis minum petang Christmas oleh Persatuan Kristian Malaysia yang dihadiri oleh Perdana Menteri atau wakilnya setiap tahun sejak 1999. Katanya menteri juga turut dilihat melancarkan operasi kawalan kerosakan kerana kesilapan mengurus banjir besar, terutamanya di Selangor dan Pahang, dengan ia hanyalah aksi publicity semata-mata tanpa memberi manfaat kepada mangsa banjir. Beliau memetik nama Rina Harun yang dirakam menggunakan alat penyembuh air untuk membersihkan lantai bersih ketika dikelilingi juru gambar. Bila masa para pembayar cukai menggajikan Perdana Menteri dan Menteri Kabinetnya untuk menjadi pelawak, soalnya Lim turut menyebut mengenai kehadiran bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menyampaikan ucap tama di Forum Ekonomi Cina Sedunia 2021 WCEF dan peletakan jawatan ahli ekonomi Edmund Terence Gomez daripada panel perundingan dan pencegahan rasuah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas mendakwa panel itu gagal membincangkan laporan-laporan yang membabitkan pegawai tinggi SPRM. Seorang bekas ahli panel pemantau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menolak dakwaan pengerusi panel itu bahawa beliau tidak membangkitkan dakwaan berkait Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki kepadanya sebelum meletak jawatan 2 hari lalu. Dakwaan berkait Azam yang dirujuk oleh pakar ekonomi Terence Gomez itu berkait pemilikan saham dalam syarikat tersenarai awam. Gomez menegaskan beberapa laporan mengenai dakwaan pembabitan Azam itu dilampirkan bersama email kepada Burhan Dollah, pengerusi panel perundingan dan pencegahan rasuah SPRM. Burhan kata bahawa email saya kepadanya tidak menamakan Azam Ketua Pesuruhjaya SPRM. Apa yang tidak didedahkan ialah dalam email itu saya sertakan 5 laporan dan maklumat mengenai dakwaan pembabitan Azam dalam perniagaan secara langsung dan tidak langsung, kata Gomez dalam kenyataan. Burhan dilaporkan berkata email yang diterima daripada Gomez itu langsung tidak memperkatakan mengenai isu salah laku yang dikaitkan dengan Azam. Beliau berkata Gomez hanya meminta mesyuarat diadakan bagi membincangkan usaha memulihkan imej SPRM. Tiba-tiba Gomez meletakkan jawatan dan membangkitkan isu itu seolah-olah komuniti saya, panel PPPR, tidak ambil kisah mengenai dakwaan salah laku KP SPRM, sedangkan dia membangkitkan perkara lain untuk diadakan mesyuarat dan tidak menyentuh isu yang didakwanya ketika meletak jawatan. Katanya, Gomez menolak penjelasan Burhan itu dan menyatakan email beserta lampiran yang dihantar kepadanya jelas merujuk kepada dakwaan pembabitan Azam dan keperluan PPPR bermesyuarat mengenainya. Beliau berkata lampiran berkenaan juga dihantar kepada pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM Abu Zahar Ujang. Pada 14 Disember lalu, Ahli Parlimen Sungai Buloh Sivarasa Rasiah mendakwa Azam semasa menjadi pengarah siasatan SPRM menjadi pemilik kepada lebih 4 juta saham 2 syarikat tersenarai awam. Sivarasa mahu siasatan dijalankan ke atas Azam untuk mengenal pasti sumber dana yang digunakan bagi membeli saham dan waran itu dan adakah aset berkenaan diisytiharkan kepada pihak atasan. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun dilaporkan menolak usul untuk membahaskan isu itu. Gomez berkata, isu membabitkan beliau dan Burhan tidak harus menutup keperluan satu siasatan diadakan segera untuk menyiasat tuduhan serius mengenai pembabitan Azam dalam aktiviti perniagaan. Sentimen daripada pentadbiran Pakatan Harapan yang menerajui Kerajaan Persekutuan selama 22 bulan memberi kesan kepada prestasi DAP pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN12 baru-baru ini, kata pengerusi DAP Sarawak Chong Chien Jen. Beliau berkata semasa menerajui pentadbiran Kerajaan Persekutuan sebelum ini, Pakatan Harapan dilihat tidak berupaya memenuhi jangkaan orang ramai yang mengundi mereka pada Pilihan Raya Umum lepas. Menurutnya, walaupun Pakatan Harapan telah membawa pelbagai pembaharuan dalam sistem kerajaan di samping memperkenalkan langkah-langkah tadbir urus yang baik, pakatan itu tetap tidak dapat memenuhi segala kehendak yang diharapkan orang ramai daripada mereka. Kita juga faham bahawa peratus keluar mengundi yang rendah dan pecah undi pembangkang pada PRN12 adalah disebabkan sentimen umum dalam kalangan pengundi di kebanyakan kawasan Dewan Undangan Negeri di Sarawak bagi mereka yang mengundi DAP pada PRU 2018 namun memutuskan untuk tidak lagi memberi sokongan pada PRN12 kerana melihat kami tidak dapat memenuhi harapan anda. Kami ingin memohon maaf terhadap segala kekurangan. Chong berkata, DAP akan terus memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab di Sarawak di samping menyokong kebenaran dan menentang apa sahaja yang dilihat tidak betul dalam kerajaan semasa, katanya pada sidang media.